Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Shout out kepada peminat cerita seram sebab hari ni Nina ada satu kisah seram follower yang Nina nak share dengan korang. Bila Nina baca cerita dia, kisah dia agak menyeramkan dan boleh buat bulu roma Nina beremang. Dan kisah ni terjadi beberapa tahun yang lepas pada musim PKP, iaitu pada tahun 2020. Kisah ni dikongsikan oleh Nur, 29 tahun, berketurunan Iban yang berasal dari Sarawak. Jadi dia ni telah berkahwin dengan Haris yang berasal dari Kedah dan dia dah tinggal dekat KL ni sejak 5 tahun yang lepas. Jadi suami dia ni bekerja sebagai seorang anggota unit beruniform yang bertugas dekat KL. Tapi pada April 2020, tiba-tiba suami dia dapat arahan untuk berpindah ataupun bertugas dekat negeri lain dan Nur pun ikut pindah sekali. Jadi dekat tempat baru ni, diorang telah sewa apartmen selama 1 bulan dan Nur kata owner rumah tu, orang yang serah kunci dekat diorang tu adalah orang Melayu. Jadi Nur fikir owner rumah tu adalah orang Melayu. Diorang pindah dekat sana pun bukan lama sangat, cuma pindah sekejap je, itu pun sebab atas arahan. Jadi Nur pun cuma kemas pakaian dia dengan suami dia, file dan juga laptop sebab Nur ni bekerja dari rumah. Sampailah pada hari yang dinantikan, Nur dengan suami pun masukkan pakaian dan barang-barang diorang ke dalam kereta dan diorang pun menuju ke daerah tersebut. Daerah mana Nina tak tahu sebab Nur tak mention pasal tu. Sepanjang diorang nak ke sana kan, diorang terpaksa hadap 4 ke 5 roadblock macam tu sebab masa tu kan PKP, jadi kawalan sangat-sangatlah ketat. Tapi nasib diorang dipermudahkan sebab suami dia pakai baju beruniform, jadi mudahlah diorang ni lepas roadblock. Selepas 1 jam 15 minit perjalanan, akhirnya diorang pun sampailah dekat kawasan apartmen. Kawasan luar apartmen pula nampak agak menyeramkan dan sunyi sebab tak ada kanak-kanak yang bermain dekat luar, walaupun dekat luar tu penuh dengan kereta. Biasalah musim PKP kan. Jadi diorang pun masuklah ke rumah sewa diorang yang terletak di tingkat yang paling bawah sekali dan merupakan rumah pertama dari lorong diorang masuk. Kiranya tempat parking dengan rumah sewa diorang tu tak jauh lah, dalam 8 meter macam tu je. Sebelum suami dia buka pintu rumah tu, suami dia bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Lepas tu suami dia buka pintu dan langkah masuk kaki kanan. Keadaan dalam rumah tu bersih dan agak luas sebab cuma ada sofa kayu, rak kasut dan meja yang berada di tengah-tengah ruang tamu. So kiranya ruang makan dengan ruang tamu ni berkongsi satu ruang dan meja makan tu pun cuma muat untuk 4 orang makan je. Dalam apartmen tu pula ada 3 bilik, tapi diorang ni dibenarkan untuk tinggal dalam bilik master room je sebab 2 lagi bilik ni owner rumah kunci. Jadi Nur ni fikir maybe sebab diorang ni bayar sewa murah kot, RM400 sebulan je. Jadi mungkin owner tu kata okey sewa master room je lah. Tapi Nur dengan suami dia tak kisah sebab diorang pun berdua je, jadi tak guna ruang yang banyak lah kan. Esok tu suami dia pun keluar bertugas dan melaporkan diri dekat tempat baru. Jadi dekat tempat baru suami dia ni akan ada 3 shift, waktu pagi, petang dengan malam. Jadi setiap shift ni diorang kena cover 8 jam sehari. Jadi suami dia ditugaskan untuk menjaga kawasan yang agak terpencil untuk mengelakkan orang awam keluar dari rumah ataupun melepak. So selama 8 jam suami dia keluar bertugas, so tinggallah Nur seorang-seorang dekat rumah setiap hari. Nur pula kena work from home, so dia bekerja selama 8 jam bermula pukul 9 pagi sampailah 5 petang. Even dia pindah dekat tempat baru, tempat yang dia tak biasa, dia tak adalah rasa takut sangat. So dipendekkan cerita, satu hari tu suami dia dengan grup dia yang seramai 3 orang lagi dikehendaki meronda di kawasan yang lapang yang terletak di sebuah tasik. Masa tu ada seorang anggota baru yang bernama Ali ikut grup suami dia ronda dekat situ juga. Diorang ronda dekat situ pun untuk pastikan tak ada sesiapa yang mancing dekat situ ataupun tengah melepak. Tiba-tiba si Ali ni cakap dekat Haris macam ni, kau tahu tak, dekat tasik ni kan ada banyak kes-kes misteri. Ada yang buang mayat, rogol, lepas tu ada juga yang ternampak penampakan makhluk-makhluk yang halus sambil tersengih-sengih guys. Jadi Haris ni pun diam, dia tak cakap apa-apa ataupun balas gurauan si Ali tadi. Masa ni mulut dia terasa macam dikunci dan badan dia pun dah mula rasa seram sejuk. Lepas tu ada seorang anggota ni pun tegur Ali, Ali, jaga sikit mulut tu, ni kawasan hutan kot. Jadi cerita situ habis situ dan suami dia pun balik ke rumah selepas diorang ni habis shift. Si Haris ni sebenarnya dari kecil-kecil lagi dia dah boleh nampak dan dengar benda-benda yang gaib ni. Masa darjah 5 ke 6 macam tu, dia punya deria ke-6 ni telah ditutup oleh seorang ustaz selepas dia kena rasuk. Walaupun hijab dia ni dah pun ditutup oleh ustaz tadi, tapi dia sebenarnya boleh merasakan kehadiran benda tu kalau benda tu dekat dengan dia. Contohnya kalau benda tu lalu depan dia ataupun Haris ni masuk ataupun lalu di kawasan yang selalu terjadi aksiden, so dia boleh rasa benda tu. Pernah ada kejadian Nur ni cakap, masa tu dia dengan suami dia tengah rancak bersembang lah dalam kereta, tiba-tiba suami dia diam tau, muka pucat, badan pun dah mula rasa meremang sejuk. So Nur dah tahu dah, okey suami aku ni mesti dah nampak dah ni. So berbalik kepada cerita tadi, lepas dah habis shift suami dia pun balik ke rumah dan suami dia sampai dekat rumah lepas asar macam tu. Jadi Nur pun bukalah pintu dan sambut suami dia balik. Masa ni Nur perasan yang suami dia dah pun lain, nampak letih, pucat dan badan dia sejuk macam orang demam. Jadi Nur pun cek lah dahi suami dia, kok lah demam kan, tapi tak pula, suhu macam orang normal. So dia fikir maybe suami aku penat je kot. Nur pun suruhlah suami dia masuk mandi, berehat kejap sebab dia nak hidangkan makan malam masa tu. Dalam pukul 8.30 macam tu suami dia cakap, awak jomlah kita masuk tidur. Dan Nur ni macam awal sangat nak tidur ni, tak pernah tidur awal macam ni. Tapi Nur ikutkan juga sebabnya dia fikir
suami dia mungkin letih sangat hari tu kan, jadi nak tidur awal. So dia pun tak ada masalah, tidur je lah. Tapi masa tengah tidur tu Nur tak boleh nak tidur sebabnya suami dia buat bunyi pelik-pelik. Kejap-kejap dia buat bunyi, kejap-kejap badan dia bergerak macam orang terkejut, kejap-kejap dia peluk si Nur. Dalam pukul 11.30 malam macam tu, Nur pun bangun nak check lah keadaan suami dia macam mana. Nur pun kejut lah suami dia. Dia cakap, awak bangun, saya nak ke ruang tamu jap ambil air, nanti awak bolehlah minum air. Masa tu suami dia tengah baring, mata pun tertutup rapat dan masih lagi nak bercakap tapi dengan nada yang sangat lemah. Jadi suami dia cakap macam ni, awak jangan tinggal saya. Nur ni dah pelik tapi dia layankan je, saya tak tinggal awak lah, saya nak pergi ambil air je. Lepas tu suami dia balas dengan suara yang sedih dan takut, awak, saya merayu, jangan tinggal saya seorang diri kat bilik ni. Jadi Nur pun malas layan, dia pun cepat-cepat ke ruang tamu, ambil botol air mineral dan masuk ke dalam bilik. Masa ni dia nampak suami dia dah pun bangun tapi kaki tu melunjur ke depan tapi mata tu masih lagi terpejam rapat. So dia pun bukalah botol tudung ni nak bagi suami dia minum. Tiba-tiba suami dia boleh tersenyum panjang guys, dan dia mula ketawa kecil macam perempuan tengah mengilai. Nur kata cara suami dia gelak tu sebiji macam Kak Puan dalam TV. Sudah, ini memang gila sebabnya si Nur tu sorang-sorang masa tu. Dah lah jiran-jiran pun tak kenal, macam mana nak minta tolong. Dah lah masa tu dah lewat malam kan. Dalam keadaan cuak dan takut, makin galak si Haris ni ketawa. Dah lah ketawa dengan suara perempuan, mata pula terpejam rapat. Sebenarnya ini adalah kali pertama Nur hadap situasi macam ni. Dia memang tak ada apa-apa pengalaman langsung atau macam mana nak handle bila situasi macam ni. So dia pun tegur lah suami dia, Bi, janganlah macam ni, tak lawak lah. Terus dia tolak badan suami dia dan suami dia tersedar. Lepas tu dia betulkan badan dia dan tidur macam biasa, seolah-olah macam tak ada apa-apa yang terjadi. Nur pula memang taklah nak tidur. Lepas tu dia risau kalau tiba-tiba suami dia jadi macam tadi balik. So dia pun berjagalah sepanjang malam. Esok pagi tu Nur tak boleh bangun guys, tak boleh nak bergerak badan, even nak menjerit pun tak boleh. Dia rasa macam dia kena hempap. Dah lah kena hempap, susah pula nak bernafas. Dia dapat rasa yang suami dia masih nyenyak tidur dekat sebelah, tapi dia struggle gila nak menjerit, nak bersuara, nak bergerak, semua tak boleh. Dalam 3 ke 5 minit macam tu barulah dia boleh gerakkan badan dia. Dan masa ni dia memang dah tercungak-cungak sangat sebab macam tak cukup oksigen. Lepas tu dia pun kejutlah suami dia untuk bangun dan dia cakap, awak kalau awak tak sihat tak payahlah masuk lagi kerja kan, rehatlah kat rumah. Tapi suami dia kata tak apa, dia okey je. So dia pun masuk kerja, even pada hari tu badan dia masih lagi lemah. Dan hari tu pun berlalu macam biasa dan tak ada apa-apa pelik yang terjadi. Petang tu suami dia balik kerja agak lambat dan dia ada bawa baliklah sebotol air mineral, tapi suami dia cakap jangan minum air ni sebab air ni dia je yang boleh minum. Sampailah sebulan kemudian, Nur pun dah lupa pasal kejadian yang terjadi malam tu. So hari ni adalah hari terakhir diorang tinggal dekat apartmen tadi dan diorang pun kemas-kemaslah barang diorang untuk balik ke KL balik. Dalam perjalanan diorang nak balik ke KL ni, tiba-tiba suami dia buka satu cerita yang membuatkan Nur ni macam terkejut dan seram. So suami dia kata macam ni, sayang, Bi ada benda nak cerita, tapi Bi simpan dulu sebab selama ni kita masih tinggal dekat situ, tapi Bi macam happy gila sebab kita dah keluar dari rumah tu. So barulah Bi bercerita apa benda yang jadi. Kalau ikut cerita suami dia, ada sebab kenapa owner rumah tak bagi diorang duduk dalam 2 bilik yang berkunci. Dia just bagi diorang ni tidur dekat bilik master room je. Sebabnya salah satu bilik tu adalah tempat pemujaan dan ada makhluk yang tinggal dekat dalam tu. Kiranya makhluk tu adalah penjaga rumah yang diorang sewa tu lah. So suami dia kata benda yang ada dalam rumah tu adalah toyol, dan owner rumah tu pula sebenarnya bukan milik orang Melayu tapi adalah bangsa dan agama yang lain. Orang Melayu yang serah kunci dekat diorang tu cuma ejen je. Toyol tu tak kacau diorang sebabnya Haris ni dah warning jangan kacau diorang sepanjang diorang tinggal dekat rumah tu. Masa ni Nur dah macam terkejut gila. Dia tak sangka dalam rumah yang diorang tinggal selama sebulan tu ada tempat pemujaan. Patutlah 2 pintu lagi tu berkunci. So benda tu macam baru make sense lah kan. Lepas tu suami dia pun cerita lagi, ingat tak masa saya balik rumah dalam keadaan lemah tu, masa saya tidur tu kan saya peluk sayang. Sebenarnya kan dekat belakang saya ada perempuan tengah baring. Rambut dia panjang, kusut, lepas tu muka dia buruk, badan dia sejuk dan dia pun tengah peluk saya. Haris memang tak berani nak buat apa-apa, so dia cuma jeling kat benda tu. Tapi korang tahu tak apa respon benda tu? Benda tu boleh tersenyum sinis guys. Dia macam seronok dapat menyakat Haris ataupun dia seronok dapat peluk Haris. Sebab itulah suami dia merayu dekat Nur tadi jangan tinggalkan dia seorang diri dekat dalam bilik sebab benda tu tengah peluk dia. Dalam keadaan lemah, takut dengan hadap muka buruk macam tu, akhirnya suami dia pun tertidur sampailah pagi. Rupa-rupanya suami dia memang tak tahu ataupun ingat apa-apa langsung tentang kejadian yang dia mengilai tengah malam tu. So suami dia sambung, esok tu kan suami dia balik kerja lambat sikit sebabnya suami dengan kawan-kawan dia pergi jumpa seorang ustaz untuk berubat. Jadi ustaz tu kata ada satu makhluk yang tinggal dekat atas situ, sejenis perempuan ni dah terkenan dekat si Haris. Lepas tu boleh pula si Ali ni mulut celupa, jadi dia pun terkena juga. Dan benda tu pun ikut Ali dan Haris ni balik ke rumah. Bila benda tu ikut Haris balik ke rumah, dia marah dan jealous sebab Haris ni dah beristeri tapi si Ali tu taklah sebab dia masih lagi bujang. Jadi ustaz ni pun halau benda tu dan masukkan dia ke dalam botol dan buat air untuk Haris ni minum. Dalam pukul 5 petang macam tu, diorang pun balik ke tasik yang diorang ronda petang semalam dan lepaskan benda tu ke tempat asal dia.
So, cerita kali ni adalah tentang seorang manusia yang hijab terbuka boleh nampak penampakan yang tak patut nampak oleh mata kita. Kalau korang kata nampak benda makhluk gaib ni adalah anugerah, tak. Sebenarnya bukan anugerah, tapi sebenarnya itu adalah penyakit dan memang patut kena ubat lah untuk tutup balik pandangan tadi. Jadi ni rasa itu sajalah untuk hari ni, kisah seram yang dikongsikan oleh Nur. Terima kasih kepada Nur kerana sudi kongsikan kisah seram ni dengan kami semua. Dan kepada korang yang belum lagi subscribe channel ni, korang boleh subscribe di bawah dan turn on notification juga supaya korang tak terlepas dengan video-video baru yang Nina akan upload pada masa akan datang. Dan jangan lupa juga untuk follow Nina di TikTok dan juga Instagram. Kita akan jumpa lagi in next video. Bye bye. Assalamualaikum.